Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, AJ Edutainment Channel. Okay, baik. Jadi, kita jumpa lagi untuk video kali ini. Jadi, video kali ini saya nak kongsikan satu segmen yang mana segmen ni saya panggil Sembang Tech. Okay, jadi segmen yang pertama ni, untuk Sembang Tech yang pertama ni, saya nak berkongsikan ataupun nak bercerita mengenai telefon bimbit. Telefon bimbit yang pernah saya gunakan. Okey. Baik, jadi untuk pengetahuan semua, saya ni merupakan seorang yang meminati teknologi dan juga gadget-gadget. Okey, jadi saya mengambil perkembangan mengenai teknologi, apa yang terjadi di dalam dunia teknologi. Baik. Jadi sebelum tu, apa itu telefon bimbit? Okay, telefon bimbit ni merupakan satu telefon yang mana masih lagi mengekalkan faktor binaan yang ada unsur butang tekan dan juga skrin kecil tanpa sentuhan ataupun kita panggil touchscreen yang kita gunakan pada telefon pintar. Okay, memang beza dengan telefon bimbit. Okay, jadi di luar negara, okay, masyarakat ni menggelarkan telefon bimbit sebagai dumb phone. Okay, untuk zaman ni lah. Okay, sebelum-sebelum ni kita panggil cellphone, kita panggil handphone. Okay, tapi pada zaman telefon pintar sekarang ni, okay, telefon bimbit ni dipanggil dumb phone ataupun telefon bodoh lah, senang cerita. Okay, atau dekat Indonesianya itu dibilang kayaknya HP jadul. Itu ya dibilangnya sebagai HP jadul atau Melayunya kita panggil telefon kuno. Baik, jadi cerita sikitlah tentang telefon bimbit dan telefon pintar. Okey, pada zaman telefon bimbit dulu, okey, rata-rata pengeluar ataupun OEM untuk telefon bimbit ni, okey, mereka berlumba-lumba untuk mengeluarkan satu produk telefon bimbit yang sememangnya berbeza dengan pesaing-pesaing mereka. Yang cukup banyak buat eksperimentasi kepada produk-produk mereka dari segi design legend, iaitu Nokia. Okay. Jadi kalau kita tengok pada smartphone ataupun telefon pintar zaman sekarang ni, okay, rata-rata dari segi desainnya, orang kata, kalau kata kita tak tengok belakang dia tu, okay, belakang telefon, kita tengok dari segi skrin dia, dari segi touch screen saja, kita tengok sama je semua, lebih kurang je, dari segi dia punya, kita nampak skrin dia memang flat macam tu, ada curve screen sikit, itu je lah yang bezanya antara flat dengan curve screen. Okay, memang beza sangat antara telefon bimbit dengan telefon pintar. Okay, cumanya baru-baru ni jenama Samsung telah mengeluarkan satu eksperimentasi yang membawa balik, okay, faktor-faktor telefon bimbit zaman dulu. Kalau kita tengok baru-baru ni Samsung keluarkan, bukan baru-baru ni lah, maksudnya Samsung ni dah keluarkan tiga generasi, tiga generasi untuk smartphone dalam bentuk yang boleh lipat. Okay, contohnya Samsung Galaxy Fold dan juga Samsung Galaxy Flip. Jadi mereka ni dah masuk kepada tiga generasi ataupun generasi yang ketiga untuk smartphone jenis lipat. Okay, kalau kita tengok dekat pasaran smartphone ataupun telefon pintar ni, memang desainnya memang lebih kurang sama je. Kalau kita tengok macam yang saya cakap sebelum ni tadi, desainnya memang sama. Kalau kita terbalikkan, baru kita nampak perbezaan daripada dia punya rekaan. Paling tidak pun untuk logo tu, kan biasa kan orang selfie dekat cermin nampak logo handphone tu. Saya pakai tag. Okey, jadi itu yang membezakan smartphone pada zaman sekarang. Berbeza dengan telefon-telefon bimbit dahulu, okay, macam-macam bentuk, macam-macam rupa, macam-macam
ada yang macam bentuk sabun, ada yang macam bentuk apa nama tu, bentuk butterfly, macam-macam lah. Okay. Jadi memang untuk rekaan telefon bimbit, generasi sekarang ni yang tak pernah rasa telefon bimbit, design macam-macam. Okay. Anda sememangnya tak merasai kegemilangan telefon bimbit waktu tu. Kalau awak tengok telefon bimbit zaman sekarang ni, alah, apa je benda boleh buat. Okay. Paling tidak SMS, buat call, cikai-cikai pun adalah Facebook ke WhatsApp ke sikit. Okay, berbanding dengan smartphone. Okay, cukup. Kalau berminat lagi, mungkin saya akan sembang lagi pada sembang tech yang lain. Okey, berbalik semula kepada tajuk ataupun topik sembang tech yang saya nak sebutkan tadi. Okey, tentang telefon bimbit yang pernah ataupun yang telah saya gunakan sebelum-sebelum ni. Okey, jadi daripada pengalaman saya menggunakan telefon bimbit seawal umur 15 tahun. Kalau ikutkan waktu tu, okey, orang lain masih lagi bergayut dekat public phone. Okay. Jadi saya pertama kali memiliki sebuah telefon bimbit adalah pada tahun 2005. Pada tahun 2005 waktu tu saya tingkatan 3. Saya tingkatan 3. Jadi saya ada buat simpanan. Duit belanja tu saya simpan. Okay. Sampailah cukup dengan harga ataupun cukup simpanan saya RM300 waktu tu. Okay, waktu tu memang tengah famous dengan saya tak merasai lah apa nak pakai telefon 3310 ataupun kita panggil Nokia balik anjing waktu tu. Okay. Saya tak pernah rasa gunakan telefon tu walaupun ayah saya pernah pakai. Okay. Tapi saya dah melalui ataupun dah melepasi zaman tu. Saya gunakan waktu tu tengah famous dengan telefon Nokia juga. Nokia waktu tu Nokia 3100. Nokia 3100. Bukan 3310, 3100. Kalau ingat lagi lah. Okay, yang generasi-generasi waktu tu. Okay. Tapi saya ni bukan orang kata lebih kurang macam anti ataupun anti mainstream. Orang lain waktu tu tengah berebut-rebut dengan jenama Nokia. Memang jenama Nokia waktu tu tengah hot, tengah naik. Tapi telefon yang saya beli yang pertama sekali ni bukan daripada Nokia. Saya beli jenama Motorola. Motorola apa? Motorola C380. Okey, baik. Memang nampak macam orang lain beli Nokia, kenapa aku beli Motorola? Okey, baik. Jadi saya, seperti yang saya sebutkan tadi, saya ni lebih kurang macam anti-mainstream ataupun underground punya lah. Pelik pula. Okay. Jadi orang lain berebut-rebut beli telefon Nokia yang tengah hot. Saya ni pula beli jenama Motorola. Okay, Motorola C380. Okay. Harga dia waktu tu RM300. Saya beli second daripada seorang senior saya dekat sekolah. Saya beli harga 300 second hand. Full box. Dapat charger dia, dapat handphone dia, bateri. Waktu tu bateri boleh tukar, boleh buka. Okay, baik. Jadi waktu tu, zaman tu saya dah gunakan telefon skrin, telefon bimbit berwarna. Jadi antara model-model awal telefon bimbit yang dah berwarna. Okay, selain daripada 3100 tadi, daripada Nokia tu, jangan confuse Nokia 3100. Okay, waktu tu antara telefon bimbit Nokia terawal menggunakan skrin berwarna. Manakala Nokia 3310 ataupun Nokia balik anjing tu, okay, skrin tak berwarna.
Yang ingat, ingatlah. Yang tak tahu, buat research. Okey. Baik, jadi saya menggunakan telefon bimbit Motorola C3800 tu tadi lebih kurang dalam 2 tahun. Lama juga 2 tahun tu. Okey. Jadi saya gunakan untuk kegunaan harian saya di sekolah dan juga di rumah. Okey, sebagai daily driver saya. Fungsi-fungsinya nanti saya akan ceritakan. Okey. Antara fungsi yang menarik pada telefon bimbit ni adalah display dia, display Motorola C380 ni beresolusi 128 kali 128 pixel. Okey, berteknologi TFT. Okey, manakala baterinya berkapasiti 600 mAh dan boleh diganti. Macam saya sebutkan tadi, telefon bimbit waktu tu baterinya boleh ditukar ganti, boleh dibuka daripada telefon. Okay, dan mengikut pengalaman saya, penggunaan saya ketika itu lebih kurang mencapai 4 jam waktu bercakap dan juga 9 hari tanpa penggunaan maksimum untuk dia punya bateri itu punya ketahanan. Okay. Jadi, terdapat ringtone polyphonic. Waktu tu dah famous dengan ringtone polyphonic. Okay. Dan juga boleh juga memuatkan MP3 music sebagai ringtone. Okay, spesifikasinya waktu tu memang setanding lah dengan Nokia 3100 waktu tu. Okay. Okay, baik. Jadi, saya dah gunakan telefon bimbit Motorola C380 tu selama 2 tahun. Saya gunakan sepenuhnya sampailah betul-betul memang dia punya casing tu dah terkopik sikit lah. Jadi sampailah pada hari jadi saya yang ke-17 tahun, saya dapat hadiah Nokia yang pertama. Buat pertama kalinya saya menggunakan telefon bimbit Nokia, saya dapat sempena hari jadi saya lah, hadiah daripada mak saya, telefon bimbit Nokia. Telefon bimbit apa? Telefon bimbit Nokia 6070. Okey. Jadi telefon Nokia 6070 merupakan satu telefon bimbit yang terawal, antara telefon bimbit yang terawal yang menggunakan OS ataupun operating system. Okey, operating system series 40 daripada Nokia. Okey, jadi tahu tak operating system apa? Kalau nak sebut operating system pada telefon pintar sekarang ni, yang seperti yang kita tahu, jenama-jenama dari Android, okay, Samsung ke, Oppo ke, OnePlus ke, Realme ke, okay, semua menggunakan OS ataupun operating system Android. Okay, manakala untuk di sebelah Apple pula, okay, iPhone menggunakan operating system iOS. Okay, yang mana sekarang ni kedua-duanya dah mencapai operating system yang terbaru untuk iOS 15, manakala Android dah masuk Android 12. Okay, balik semula pada cerita tadi. Okay, telefon bimbit Nokia 6070 ni merupakan telefon bimbit terawal menggunakan OS daripada Nokia sendiri, iaitu series 40. Okay, jadi waktu tu memang belum wujud lagi Android ke iOS memang tak ada wujud lagi iPhone pun tak wujud lagi waktu tu. Okay, syarikat Apple wujud lah waktu tu, cuma jenama iPhone tu belum wujud daripada syarikat Apple tu sendiri. Maksudnya belum wujud lagi lah iOS ni. Okay, jadinya telefon ni memang telefon pertama Nokia yang saya dapat. Itulah first time yang saya gunakan telefon Nokia, dan bermula dari situlah terjatuh cintanya saya pada jenama Nokia tu sendiri. Okay, baik, jadi saya ceritakan sedikit tentang
ciri-ciri yang ada pada telefon bimbit Nokia 6070. Okey, baik. Jadi telefon bimbit Nokia 6070 didatangkan dengan skrin bersaiz 1.8 inci, beresolusi 128 kali 160 piksel, mempunyai kamera VGA di bahagian belakang. Waktu ni dah ada kamera, dah ada kamera dekat telefon bimbit. Antara telefon bimbit awal juga yang menggunakan kamera dekat handphone ataupun telefon bimbit. Walaupun waktu tu beresolusi VGA saja. Jadi dia mampu merakamkan 0.3 megapiksel video, stereo FM turbina, serta mempunyai teknologi IR ataupun infrared. Waktu tu antara teknologi untuk menghantar satu mesej ke gambar ke audio ke pada telefon bimbit yang lain. Waktu tu Bluetooth dah ada. Waktu tu Bluetooth belum banyak lagi pada telefon-telefon bimbit. Tapi infrared dah ada, IR. Kalau guna infrared ni memang bergaduh. Kita nak sinkronisekan dia punya infrared, telefon yang ada infrared dengan satu telefon yang ada infrared juga, kita nak kena setarakan dia. Nak bagi dia synchronize tu, nak hantar gambar tu, memang perit. Tergerak sikit je, terputus. Jadi waktu tu Bluetooth belum ada lagi. Baik. Jadi telefon bimbit ni menggunakan juga mini SIM. Tapi sayang, 1000 kali sayang, telefon Nokia 6070 ni antara telefon paling sekejap saya gunakan. Sebabnya waktu tu saya duduk asrama, saya bersekolah asrama. Telefon memang tak boleh bawa lah, tak boleh bawa telefon bimbit ke sekolah. Nak bawa ke asrama tak boleh. Jadi telefon tu tinggal di rumah. Satu hari rumah saya telah dipecah masuk. Rumah saya telah dipecah masuk. Orang tu, perompak ni sempat masuk ke dalam ataupun ke bahagian bilik mak ayah saya sahaja. Sempat masuk ke bahagian bilik mak ayah saya sahaja. Waktu tu pintu bilik tertutup. Memang tak ada orang lah kat rumah waktu tu. Alhamdulillah memang tak ada orang kat rumah waktu tu. Mak ayah kerja. Saya dekat asrama, abang saya dekat U. Jadi yang ada cuma kucing saja dekat bahagian luar rumah. Pencuri atau perompak ni sempat masuk dekat bahagian bilik utama ataupun bilik mak ayah saya ni lah. Dan dekat situlah telefon saya tersimpan dalam laci. Jadi saya dapat tahu berita ni bila saya balik daripada asrama. Saya balik daripada asrama waktu tu kat maghrib. Mak saya balik daripada kerja, bawa saya ke kedai makan. Kedai makan dengan adik saya waktu tu. Waktu tu mak tak cakap apa-apa. Mak saya tak cakap apa-apa. Tapi yang peliknya waktu tu mak saya hulurkan satu kejutan pada saya. Kejutan apa? Kejutannya adalah mak saya berikan telefon bimbit Nokia yang mak saya gunakan waktu tu. Telefon bimbit Nokia 6085. Sejenis telefon bimbit yang boleh lipat ataupun jenis clamshell ataupun kalau sekarang kita panggil flip phone. Nokia 6085. Saya pun beli waktu tu. Kenapa bagi telefon ni? Kenapa bagi telefon mak? Rupanya mak cerita lah. Rumah kena pecah masuk. Perompak masuk kat rumah, sempat ambil barang-barang dekat bilik, barang-barang berharga dekat bilik mak ayah saya ni. Termasuklah saya punya telefon bimbit Nokia tadi 6070 tu. Tak sempat guna lama telefon tu, dah kena curi, dah kena rompak.
Tapi alhamdulillah dapat gantinya waktu tu. Mak saya berikan telefon bimbit yang dia gunakan waktu tu, telefon bimbit Nokia 6085 clamshell. Baik, jadi Nokia 6085 merupakan telefon bimbit jenis clamshell atau jenis yang boleh lipat. Okey, waktu tu telefon ni memang design telefon ni memang cukup dikenali pada telefon Samsung. Samsung yang banyak keluarkan telefon jenis lipat waktu tu. Okey. Jadi apabila satu OEM ataupun satu jenama telah mengeluarkan satu reka bentuk telefon bimbit waktu tu, maka yang lain pun ataupun syarikat-syarikat yang lain pun akan tiru, akan cuba mengambil rekaan tersebut pada telefon bimbit keluaran diorang juga. Okay, salah satunya macam Nokia ni lah, Nokia 6085 dengan jenis lipat. Okay. Dan waktu tu telefon jenis lipat ni memang kebanyakannya daripada Samsung sendiri yang keluarkan telefon jenis lipat. Kemudian rekaan ataupun desain jenis lipat ni telah dipopularkan oleh satu brand yang saya gunakan pada mula-mula tadi, iaitu brand Motorola. Okay, waktu tu Motorola memang famous dengan Motorola Razr. Okay, dia jenis lipat dan dia nipis, memang smart kalau kita tengok. Okay, waktu tu jadi rekaan desain lipatan ni tadi memang telah dipopularkan oleh jenama Motorola, yang mana telah dimulakan oleh jenama Samsung. Waktu tu memang Samsung memang banyak keluarkan telefon bimbit jenis lipat-lipat waktu tu. Okey. Jadi macam saya cakap tadi lah, lepas saja saya terima telefon bimbit Nokia yang pertama tadi, saya punya minat semakin bertambah bila dapat telefon bimbit daripada Nokia ni, yang kedua daripada mak saya ni tadi. Okey. Jadi kalau tengok dari segi desain telefon bimbit Nokia 6085 ni, memang rekaan dia memang elegan. Okey. Dia punya size screen tu, size screen tu sama, screen utama dia tu memang sama dengan skrin telefon 6070 tadi. Okey, saiz dia 1.8 inci. Okey, beresolusi 128x160. Okey. Kemudian dia ada skrin kedua. Skrin kedua dia dekat bahagian luar. Skrin kedua ni kalau kata kita tak buka telefon tu yang dilipat tu tadi, dia boleh memaparkan macam mesej masuk ke, ada call masuk ke, ada waktu ke, ataupun apa-apa notifikasi yang masuk waktu tu, kita boleh tengok daripada skrin luar saja. Walaupun kita tak buka. Skrin. Skrin kat luar dia tu, resolusi dia 96x98 pixel. Jadi Nokia 6085 ni sama juga, dia menjalankan series 40 ataupun operating system series 40 daripada Nokia. Jadi Nokia waktu tu dia memang antara jenama yang mengeluarkan operating system, dan Nokia juga yang jatuh waktu tu kerana masih lagi mengekalkan operating system daripada syarikat mereka sendiri. Kerana waktu tu mereka jatuh bila naiknya operating system daripada smartphone Android, iOS. Jadi mereka bersaing. Symbian keluaran Nokia juga adalah antara operating system yang waktu tu memang naik. Tapi mereka jatuh apabila mereka tak dapat nak mengejar operating system daripada Android dan juga iOS. Balik semula pada model tu tadi.
Okay, Nokia 6085 ni didatangkan dalam dua warna, iaitu warna silver, dan model yang saya dapat adalah berwarna hitam. Okay, jadi telefon ni menggunakan apa orang kata, tema. Okay, dia ada penggunaan tema. Maksudnya kita boleh tukar-tukar. Okay, kalau ingatlah waktu tu, okay, kita boleh download dekat internet macam-macam tema, ataupun kita boleh send tema daripada satu telefon kepada telefon yang lain. Okay, tema tu kita kata nak tukar setiap daripada dia punya apa nama tu, ikon-ikon tu boleh tukar mengikut tema yang kita gunakan. Kita boleh tukar wallpaper, kita boleh tukar tema bagi handphone tu, ada sound effect ke, okay, kita boleh gunakan, okay, waktu tu. Okay, jadi kamera VGA waktu ni sama juga, dia gunakan kamera VGA sama macam Nokia 6070 tadi. Okay, dia boleh gunakan mode swafoto ataupun selfie waktu kita tutup, walaupun kita tak buka skrin tak buka lipatan tu tadi, tak buka lipatan daripada telefon tu tadi, kita boleh ambil selfie gunakan kamera yang telah berada di bahagian atas lipatan tadi untuk ambil gambar selfie kita. Okay, jadi untuk memori dalam telefon ni pula paling besar adalah 4MB. 4MB, tapi telefon ni menyokong sambungan Bluetooth, dan juga ada tambahan micro SD card, tambahan micro SD card, okay, sebesar 2GB. Waktu tu dah ada SD card dah. Telefon bimbit ni yang saya guna tu dah ada sambungan SD card, micro SD card. Micro SD card, bukan SD card, SD card besar. Micro SD card. Okay, sehingga saiz 2GB. Waktu tu dah ada saiz 2GB boleh masuk dekat dalam telefon. Kita nak simpan gambar ke, audio, MP3 ke, video ke, semua dah boleh dah waktu tu. Okay, jadi memang satu pengalaman yang berlainan lah waktu saya gunakan telefon ni, berbanding dengan telefon 6070 tadi yang mana hanya ada infrared saja, tak ada sokongan micro SD card. Okay, jadi storan dia tu memang sangat-sangat terhad. Kalau ikutkan Nokia 6085 ni pun terhad juga, 4MB je dia punya saiz storan. Tapi untuk adanya kelebihan iaitu memasukkan micro SD card sebesar 2GB ke dalam telefon bimbit ni adalah satu kelebihan untuk kita simpan pelbagai multimedia dekat dalam telefon. Jadi saya gunakan telefon bimbit Nokia 6085 ni sehinggalah tahun 2009. Waktu tu saya belajar di sebuah college. Saya belajar di sebuah college. Okay, memang waktu tu saya optimiskan penggunaan telefon bimbit tu secara sepenuhnya. Okay, jadi ada satu kelemahan daripada rekaan jenis clamshell ataupun flip ni, okay, yang mana dia mampu merosakkan dia punya apa orang kata tu, Allahumma salli ala Muhammad, adalah dia punya sambungan daripada skrin kepada bahagian bawah tu. Jadi benda tu boleh menyebabkan kerosakan bila setiap kali kita buka tutup lipatan tu. Okay, kejap buka, kejap tutup, kejap buka. Macam saya waktu tu nak balas mesej kan, jadi kena buka, lepas tu tutup. Kalau tak tutup nanti terlanggar, patah. Tu kelemahan dari segi rekaan ataupun design telefon bimbit jenis flip ataupun lipat ni tadi. Okay, jadi saya gunakan sampailah tahun 2009.
Kemudian saya ganti dengan ataupun saya diberikan ganti telefon sementara, okey, pada tahun yang berikutnya. Apa dia? Itu nanti saya akan ceritakan pada video yang lain. Baiklah, setakat ni sahaja dahulu video untuk sembang tech pada kali ini. Okey, kalau rasa nak tahu lebih lanjut mengenai OS ataupun operating system yang saya sebutkan tadi, okey, saya boleh ceritakan macam mana sejarah operating system ni daripada Nokia kemudian bertukar kepada Android, kemudian tukar yang ada wujudnya pula iOS, okay, Windows Phone, Windows Mobile dan sebagainya. Nanti saya boleh ceritakan lagi dalam video sembang tech yang lain. Okay. Jadi korang mesti ada telefon bimbit. Yang sezaman dengan saya ni, mungkin korang ada telefon bimbit ataupun sejarah telefon bimbit yang korang pernah pakai. Jadi kalau ada yang nak cerita, boleh cerita dekat ruangan komen. Okay. Kita akan kongsi sama-sama. Okay. Jadi kita akan bertemu lagi dalam sembang tech yang kedua untuk telefon bimbit yang saya pernah gunakan part 2. Kalau suka dengan video macam ni, tekan butang like, jangan lupa share sebanyak-banyaknya dan subscribe. Okay. Tekan butang bell untuk bantu saya naikkan lagi channel saya ni. Okay. Jadi saya Azwan Joha. Ini AJ Edutainment Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.